Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah doakan semoga murid-murid berada dalam keadaan sihat, ceria dan bahagia bersama keluarga. Dalam video ini, Ustazah akan mengajar Pendidikan Islam tahun 5, bidang akidah di bawah tajuk Bahaya Sihir. Sebelum kita memulakan pembelajaran, mari bersama Ustazah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik murid-murid, kita lihat dulu objektif pembelajaran. Di akhir video ini, murid-murid akan dapat yang pertama, menyatakan maksud sihir dengan betul. Yang kedua, menyebut hukum dan dalil sihir dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan contoh perbuatan sihir dengan betul. Yang keempat, menyatakan kesan perbuatan sihir dalam kehidupan dan tindakan menjauhinya dengan betul. Baik murid-murid, Ustazah nak tanya, apakah erti sihir? Apa itu sihir? Mari kita tengok apakah pengertian sihir. Sihir ialah ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Itu maksud sihir. Sama ada ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Sebagai contoh, kalau ucapan sesuatu lah, perkara ya, boleh dijadikan sebagai sihir dari segi ucapan. Ditulis, perkataan sesuatu yang ditulis juga boleh menyebabkan sihir. Atau dibuat bentuk sesuatu, sebagai contoh dia buat bentuk patung ataupun bunjut kan, untuk menyihir seseorang. Sihir mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh, hati atau akal orang yang disihir, ya, tanpa menyentuhnya secara langsung. Walaupun orang yang kita nak sihir tu, orang yang disihir itu berada di tempat yang jauh, sihir tu boleh sampai, ya. Selain berdepan mata tengok pada orang tersebut, sihir boleh sampai. Tapi di tempat jauh, orang tersebut di tempat jauh pun sihir boleh sampai, ya. Sebagai contoh, apa contoh-contoh sihir, ya, yang kita ketahui? Contoh-contoh sihir antaranya ialah memakai susuk. Susuk tu juga adalah salah satu perbuatan sihir, ya. Yang kedua, minyak pengasih. Minyak pengasih ini adalah salah satu bentuk sihir untuk memisahkan suami isteri, ya. Dan macam-macam lagi lah bentuk sihir, ya. Seterusnya, ingin saya sebutkan hadis Rasulullah SAW. Dengarkan baik-baik, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru. Ya. Panjang lagi hadis ni, ya. Dia ambil sebahagian daripada hadis berkaitan tentang sihir ni. Okey, apa maksud daripada hadis tersebut? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, elakkan 7 perkara yang membinasakan. Apa 7 perkara yang membinasakan ni? Mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sihir. Ada 7 benda, ya, 7 perkara yang membinasakan. Sini Ustazah sebutkan 2 sahaja daripada 7 tersebut, iaitu syirik kepada Allah. Ni apa dia? Syirik kepada Allah ini menduakan Allah, percaya selain daripada Allah, ya, itu syirik. Yang kedua adalah sihir. 7 perkara yang membinasakan, yang kedua adalah sihir. Maksudnya 7 perkara yang membinasakan ni tergolong dalam dosa besar, ya, termasuklah sihir. Baiklah, kita tengok seterusnya. Apakah hukum mengamalkannya? Apakah hukum mengamalkan sihir ni, ya? Hukum mengamalkan sihir adalah haram, ya. Saya sebutkan sekali lagi, adalah haram. Ia tergolong dalam perbuatan dosa besar. Bila sebut dosa besar ni, dia akan mengakibatkan azab yang pedih, ya. Allah murka kepada orang yang melakukan perbuatan dosa besar ni, dan Allah melaknat serta balasan dia adalah api
neraka, azab api neraka ya. Termasuklah sihir. Sihir ini adalah haram dan tergolong dalam perbuatan dosa besar ya, bahayanya sihir. Baiklah, seterusnya kesan perbuatan sihir. Apakah kesan-kesan perbuatan sihir ni? Orang ramai dinasihati agar menjauhi perbuatan sihir yang boleh memberikan kesan dalam kehidupan. Antaranya apa kesannya? Yang pertama, merosakkan akidah. Ya, boleh merosakkan akidah kita. Akidah ni apa? Kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Sebab ya, ingat ya murid-murid, sihir ini melibatkan syaitan ya. Melibatkan 3 pihak ya, orang yang mensihir, syaitan dan orang yang disihir. Ya, dia menggunakan syaitan, antaraannya adalah syaitan. Jadi boleh merosakkan akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, mendorong sifat iri hati. Ya, sihir ini berpunca daripada sifat tidak puas hati ya, iri hati seseorang kepada orang lain. Jadi itulah menyebabkan berlakunya sihir. Jadi bila dia melakukan sihir, perbuatan sihir ini boleh mendorong sifat iri hati seseorang tu ya. Yang ketiga, kesan ketiga, membazir wang dan masa. Perbuatan sihir ini adalah boleh membazir wang dan masa sebab perbuatan sihir ini adalah sia-sia ya. Perbuatan yang sia-sia. Jadi ia boleh membazir wang dan masa. Yang keempat, memburukkan sikap dendam dan permusuhan dalam masyarakat. Ini antara kesannya, memburukkan sikap dendam dan permusuhan dalam masyarakat, dan antaranya boleh menzalimkan orang lain ya. Orang yang disihir itu teraniaya kan. Seterusnya yang kelima ya, dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sangat marah kepada orang yang melakukan perbuatan sihirnya. Baiklah, seterusnya malas berusaha. Ini antara kesan perbuatan sihir, menyebabkan seseorang itu malas berusaha. Dia mengambil jalan mudah, mengambil jalan pintas dengan melakukan sihir. Dia malas berusaha, dia buatlah sihir. Ini kesan dia ya. Yang keenam, yang ketujuh, minta maaf, yang ketujuh ialah hati resah gelisah. Hati kita ni sentiasa resah gelisah sekiranya kita melakukan perbuatan sihir ya. Resah gelisah ni maksudnya apa? Tidak tenteram ya. Selalu tak duduk diam lah. Rasa tak selesa kan. Baiklah, kita tengok tindakan. Apakah tindakan yang kita perlu lakukan ya? Tindakan meninggalkan sihir. Setiap Muslim, setiap orang Islam hendaklah menjauhi perbuatan sihir ni ya. Antara langkah yang boleh diambil termasuklah yang pertama, mendalami ilmu agama. Kita kena belajar ilmu agama dengan baik. Belajar dengan ahlinya ya. Yang kedua ialah mengamalkan Islam dalam kehidupan. Islam the way of life. Betul kan? Jadi kita mengamalkan Islam itu sebagai cara hidup. Apa yang Allah suruh, kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Yang ketiga, berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu. Kita kena berusaha nak capai sesuatu, nak capai kejayaan, nakkan sesuatu keuntungan, kita kena ada usaha. Jangan mengambil jalan pintas, jalan mudah dengan perbuatan sihir. Seterusnya, membanyakkan berdoa memohon perlindungan kepada Allah ya. Memperbanyakkan berdoa memohon perlindungan daripada tipu daya syaitan. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada hasutan syaitan, tipu daya syaitan ya. Sebab syaitan ni memang berjanji sejak dulu lagi ingin menyesatkan kita orang Islam. Jadi kena beringat ya. Ini tindakan yang perlu kita lakukan. Baiklah, secara kesimpulan dalam pembelajaran kita, bahaya sihir ini ialah hindari sihir, hidup selamat insya-Allah. Kita hendaklah menjauhi perbuatan sihir, dan sihir boleh merosakkan akidah dan menyebabkan berlakunya permusuhan dalam masyarakat. Ya, ingat ya bahayanya sihir. Jadi itu sahaja daripada Ustazah. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.